Alright. Kita teruskan kita punya kuliah. Kita berakhir semalam pada kuliah yang pertama. Jadi kita teruskan hari ini, kita akan masuk 1.2 iaitu sistem number system and representation. Number system and representation. Number system and representation learning outcome at the end of the topics. You should be to explain data representation in computer bit, byte, convert between binary and decimal whole number. This is and number 3, describe hexadecimal notation in use. Yang mana yang L itu ialah lecture dan T itu ialah tutoran. Jadi ada 2 tajuk di dalam tutoran dan 3 tajuk di dalam lecture. Baik, saya akan sentuh pada yang lecture dan tutoran kita akan masuk pada tutoran lah. Okey, kita teruskan. How does a computer represent data? Bagaimana komputer itu memberikan data ataupun information kepada manusia? How will be represent? Computer recognize or retrieve understand only 2 discrete state, on and off. Why on and off? Computer will be know on and off because computer will be used in electricity. Electricity is on and off. That means 0 and 1. 0 is off and 1 is on. So the computer will only understand only 2-digit numbers, 0 and 1. Maksudnya di dalam komputer hanya faham 0 dan 1 sahaja. Jadi beruntunglah anda sebagai pelajar sains komputer, kita cuma belajar 0 hingga 1. Maknanya kita punya level lebih rendah dari pelajar prasekolah. Kerana prasekolah mereka belajar sampai dari 0 sampai 10. Kita belajar 0 dengan 1 sahaja. Jadi level kita lebih rendah dari prasekolah. Okey. Okey, kita teruskan. The digit 0 to represent off. Digit 0 is represent off and digit 1 is represent on. So that means data represent on and off. 0 is off and 1 is on. Macam switch elektrik tu kan, kalau kita tekan on maka dia adalah 1. Kalau kita tekan off maka ia adalah 0. Komputer hanya tahu itu saja, 0 dan 1. Kenapa komputer hanya tahu 0 dan 1? Sebab komputer menggunakan elektrik. Jadi di dalam komponen komputer dia use electricity. So bit is smallest unit of the data in computers. Bit ini adalah nilai yang paling kecil sekali di dalam computers. Number system, bit ialah nombor yang paling kecil. Hanya dikira di dalam bit ini 1 unit sahaja. 1 unit. Tetapi kita tahu binary ada 2 digit, iaitu 0 dan 1. Jadi di dalam bit hanya dikira 1 sahaja, iaitu sama ada 0 ataupun 1. Itu maksud bit. It's only 1 unit. It's only 1 unit. It is the smallest data in a computers. Byte is 8 bit joined together. Byte ini ialah 8 bit yang digabungkan untuk membentuk 1 characters. Ini ialah byte. Dipanggil byte. 1 characters 8 bit bersamaan dengan 1 byte. Jadi bermaksud kalau kita menekan huruf K, maksudnya 1 characters yang keluar di dalam monitor itu kiraan dia ialah 1 byte atau 8 bit. Jadi komputer keluarkan 1 huruf
di dalam monitor itu dikira sebagai 8 bit ataupun 1 byte. Jadi byte ini ialah gabungan dari 8 bit untuk membentuk satu karakter. Okay? Alright. Setakat ni ada apa masalah? Kalau tak faham, boleh terus interrupt. Kalau tak faham, terus interrupt. Okay, next. Difference between bit and byte. Difference between bit and byte. Bit is smallest unit. Smallest unit at the computers. And byte is 8 bit grouped together as a unit. That means byte to represent a characters, but bit is only electrical state represent. Okay. Bit used to measure internet speed. Byte is used measure storage capacity. Itu perbezaan. Selalu keluar dalam PSPM, give two different between bit and byte. Jadi anda ambil maklum bahawa amat penting perbezaan tersebut, bit dengan byte. Okay, boleh membezakan antara bit dengan byte. Soalan-soalan different between bit and byte ni selalu keluar dalam PSPM. Okay, next. This is bit and byte. Kalau bit maknanya satu saja, titik satu titik. Manakala byte ialah keseluruhan 8 bit itu. Itu yang maksudkan bit and byte. Okay, next. How a letter is converted by binary form. Binary form and back. Maknanya bagaimana huruf itu dikeluarkan dari binary ke komputer kita melalui screen monitor. Jadi, yang pertama, step number 1, the user will be press the capital letter D on a keyboard. Kita tekan huruf D, apa komputer akan dapat? Semalam kita telah belajar input proses, iaitu input, kita telah memberikan input kepada komputer melalui input device, iaitu keyboard. Maka kita tekan huruf D, the computer will be receive the signal. The computer will be receive the signal. Step number 1, you pressing D, and step number 2, the electronic. The signal of the capital letter D inside the system unit. Jadi bila kita tekan D itu, komputer system akan terima signal daripada kita pressing dekat keyboard. Maka apa yang perlu dibuat? Well, the signal will be sent to system unit. System unit yang terlibat di dalam penghantaran data itu ialah CPU, Center Processing Unit, yang kita telah belajar semalam. Okay, next. Step number 3. Step number 3, the signal of the capital letters D is convert to binary code to store in memory or for the processing. Why the signal will be convert to binary? Tadi saya dah beritahu bahawa komputer itu hanya kenal 0 dan 1. Will be understand the number of 0 and 1 because computer use electric state. So the signal of the user pressing D will be convert to decimal numbers. And then after computer will convert the decimal numbers, and last step is after processing the binary code for the capital letters, D is convert to image and display on the monitor. Itulah step yang berlaku di dalam komputer apabila kita memberikan input di keyboard kita. Step number 1, user pressing. Step number 2, the signal will be sent at the system unit. System unit dekat sini ialah CPU. And the signal will be convert to binary code after
the signal will convert binary code. The binary will be convert to image, and capital letters D will appear at your monitors. Ini ialah syarat bagaimana proses-proses yang dilakukan di dalam komputer. Okey, faham? Jadi this is a represent. Okay, this is a represent data. Ini selalu keluar dalam PSPM. Give 4 step to represent the data. Jadi 4 step for represent the data. Number 1, user pressing. Number 2, the signal user pressing will be sent to system unit. And number 3, the signal will be converted to binary. And number 4, the binary will be converted to image. So D will be appear at your monitors. This is 4 step to represent the data. Okay, next. This is a characters. Characters ni maknanya apa sahaja yang berada di dalam keyboard kita itu dipanggil characters. Seperti mana yang saya telah beritahu tadi, characters itu ialah 8 bit kiraan memory di dalam computers. Jadi kiraan memory di dalam komputer, satu characters bermaksud 8 bit atau 1 byte. 8 bit atau 1 byte. A number, kalau nombor itu bermula dengan 0 sehinggalah 9. 0, 1, 2, 3 sampai 9. Kalau andai kata nombor itu 1 dengan 2. Adrina dengar suara saya? Dengar. Okey, kalau andai kata nombor itu saya letakkan 1 dan 2, maknanya 12 kan? Ada berapa bit? Berapa bit Adrina? 3. Mana boleh 3? Satu characters mengandungi 8 bit. 8 bit. Kalau 2 characters bermaksud 16. Yes, 16 bit atau apa? Atau 2 byte. Yes, 2 byte. Ingat ini kita kena faham. What is bit and what is a byte? Bit ialah kiraan yang paling kecil, smallest numbers. And then byte is 8 numbers joined, 8 bit joined together to represent a characters. Maknanya kalau kita nak represent characters, apa maksud characters? Apa sahaja huruf ataupun simbol yang ada di dalam komputer kita. Di dalam komputer kita, dalam keyboard kita ada banyak simbol. Sama ada dia huruf ataupun special characters. Contoh macam simbol yang ada di dalam keyboard kita. Itu ialah satu characters bermaksud 1 bit. Satu characters bermaksud 8 bit. 8 bit atau 1 byte. Okay. This is example for characters is a numbers 0 sampai 9. Letter A ada uppercase and lowercase. Dia berbeza uppercase dengan lowercase. Sebab komputer ni kan bodoh. Dia tak tahu. Sama ada kalau kita tekan A tu dia tak faham. A besar ke A kecil. Jadi kita kena bagi arahan pada dia untuk tekan shift. And then punctuation mark. Contoh tanda seruan. And other symbol. Ada simbol ni simbol-simbol yang ada di dalam keyboard kita. Baik. That is represent by single byte in ASCII and ABCD coding scheme. Ini kita akan belajar coding scheme dalam tajuk 1.3. 1.3 coding scheme. Iaitu kita akan belajar keyboard. Okay, next. Setakat ni faham Okay, next. Alright, kita teruskan. How data is stored. How data is stored. Selalu kita beli pen drive, kita beli SSD, kita nak tahu
berapa byte, berapa terabyte. Pengiraan itu ialah pengiraan memori yang ada di dalam device kita. Di dalam device kita. The term byte processed by a prefix are used express the memory storage of a computer. So unit for measuring data, the capacities. 1 bit masuk bit yang paling kecil sekali. 8 bit bermaksud 1 byte. 1024 byte is 1 kilobyte. 1024 kilobyte, that mean 1 megabyte upon 1 MB. 1024 megabyte is 1 gigabyte. Jadi kalau 1 gigabyte itu bermaksud ada 1024 megabyte. Jadi kalau kita nak tanya bit, kita kena darablah dengan bit. 1024 gigabyte is terabyte. And 1024 terabyte is petabyte. Itu yang setakat yang paling tinggi sekarang ialah 1 petabyte. Dan jaranglah kita dapat dalam hard disk kita 1 petabyte. Sekarang hard disk baru keluar terabyte. Petabyte ini ialah bagi hard disk untuk server. Macam server Google, server YouTube, dia sudah menggunakan petabyte, bukan terabyte. Jadi kalau dia guna terabyte, tak cukup memori dia sebab penggunaan satu dunia. Jadi kalau di dalam kita punya komputer, personal computers, hanya menggunakan terabyte sahaja. Okey. Sekarang kita akan masuk convert between binary and decimal whole numbers. Kita akan convert bagaimana binary dengan decimal itu untuk pengiraan. Sebelum saya masuk ke sistem numbers, binary, ada apa masalah atau persoalan untuk bit and byte? Untuk bit and byte, ada masalah? Boleh tanya? Kalau tak ada, saya teruskan. Tak ada, sir. Tak ada, Sekejap ada kawan anda tak dapat nak masuk. Irsyad Fahmi ada kat dalam ni. Ada Irsyad Fahmi? Tak boleh masuk dia guna Opera. Okey, kita teruskan. Sekarang kita akan masuk number system. Number system yang kita belajar 3 saja, iaitu decimal, binary, hexadecimal. Decimal numbers is numbers yang anda gunakan hari-hari. Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ialah decimal numbers. Decimal numbers. Kemudian binary numbers ialah based on 2, 0 and 1. This is binary numbers. And hexadecimal is based on 16. Jadi hexadecimal ialah nombor per 16. Daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 itu ialah A, 11 B dan akhir sekali ialah 15 ialah F. Okay. This is comparison table for decimal, binary and hexadecimal. Kita tengok perbezaan di antara tabel-tabel yang diberi. Baik, decimal numbers ialah nombor yang sedia ada, yang kita selalu guna di harian kita, iaitu 0 sampai infinity numbers. This is decimal numbers.
And binary numbers is based on 2, so use 0 and 1. This is binary numbers. And hexadecimal numbers is based on 16. So binary numbers, for example, 1, for the decimal numbers, binary is 0001. And hexadecimal is 1. Baik. Kita sudah belajar tadi ialah bit and byte. Boleh saya tahu kenapa di dalam binary kita sediakan 4 nombor? Siapa yang boleh jawab? Siapa yang boleh jawab? Amirul Hakim, ada Amirul Hakim. Kenapa di dalam table itu binary number ada 4 digit? Kenapa bukan 2 digit aja? Padahal binary numbers guna 0 dan 1 saja kan? Siapa boleh jawab? Yang mana, sir? Who wants to be answer? Why the binary numbers give 4 digit numbers? Siapa yang tahu? Kenapa dia 4 digit numbers? Kenapa bukan 2 number ataupun 1 number saja? Padahal binary kita gunakan ialah 0 dengan 1 saja nombor. Kenapa dia 4? Why? Siapa yang boleh menjawab? Ingat balik tadi, untuk kita keluarkan atau represent the characters must be 8 bit or byte. Yes, 1 byte. 1 byte berapa bit? 1 byte berapa bit? 8. 1 byte 8 bit. Sebab itu dia ada 4 digit. Dia mula dengan 1 ialah 2 kuasa 0. Nombor 2 ialah 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 dan 2 kuasa 3. Jadi 2 kuasa 3 ialah 8. Sebab itu kita keluarkan 8 digit untuk binary. To represent the characters must be 1 byte or 8 bit. So why the binary number will be represent 4 digit. 4 digit. Itu maksudnya kenapa dia ada 4 digit. Sebab to represent the characters must be 8 bit or 1 byte. Okey, ada soalan setakat ni? Kalau tak ada, saya teruskan. Tak ada, Alright, kita teruskan. Jadi kalau decimal numbers 10, decimal numbers for 10, binary is 1010 and hexadecimal is A. Kenapa A bukannya 10? Sebab di dalam hexadecimal number 10 bermaksud 16. Jadi dia kena ada bezakan to different decimal number symbol. So 10 in decimal numbers is 10. But 10 in hexadecimal number is 16. And 10 in binary number is 2. Kan 10, nampak nombor 2 for decimal numbers in binary is 10. 10. Okey, faham jangan pening kepala pula. Okey, teruskan. Saya boleh teruskan? Boleh? Boleh. Alright. Okey, sekarang kita masuk decimal number system. Decimal number system is positional system of numberation that use decimal digit and a base of 10. Familiar use is everyday life. This is a familiar. Maknanya kehidupan kita seharian menggunakan decimal number system of decimal. Ini ialah nombor harian kita
Siapa yang tak dapat lagi decimal number yang tak faham, saya pun tak tahulah. Sebab hari-hari kita menggunakan decimal numbers. Okay, next. This is represent decimal numbers. 615 is based on 10. Maksudnya 615 to represent a quantity of 615. This is decimal numbers. Okay, decimal numbers. Jadi, bagaimana untuk kita keluarkan 615? Kenapa ia boleh jadi 615, 3 digit tadi yang saya katakan. 5 ini ialah 10 kuasa kosong. 10 kuasa kosong. Sepuluh kuasa kosong. 10 kuasa 1 ialah 10. 10 kuasa 2 ialah bagi 600. Kenapa 10 kuasa 2 ialah 100. Jadi 600 tambah dengan 10 tambah dengan 5 sama dengan total dia ialah 615. Okey, faham? Setakat ni dia punya table. Kalau dulu kita belajar di sekolah rendah, kita belajar dekat-dekat. Dekat-dekat. Sa, pu, ra, kan? Bu, kan? Dekat-dekat. Okay, next. Binary number system. Binary number system is method represent number has 2 in base use only 0 and 1. Bit 0 and 1 and join together to form binary numbers. Example 1010 1100. Okay. This is binary number to represent. For example, decimal numbers is 1. So 2 power of 0 is 1. 2 power of 1 is 2. 2 power of 2 is 4. 2 power of 3 is 8. Maka kalau ia nombor desimal dia 1, kita hanya gunakan kolom yang pertama saja 2 power of 0. Okay, for example is number 2. Number 2, kita gunakan kolom yang kedua 2 power of 1. 2 power of 1 is 2. So, number 2, decimal numbers represent number 2 decimal is 10 in binary numbers. Okay. 10 numbers in decimal for binary numbers represent 1010. Okay, boleh? Saya teruskan. Hexa numbers system. A method of represent numbers based on 16. The symbol represent 0 to 9 and A to F. Jadi tadi yang telah saya berikan tadi contoh. Contoh 9, selepas 9 dalam hexa ialah A bagi nombor 10, B ialah nombor 11, C 12, D 13, E 14 dan F ialah 15. Selepas F apa? Asmawi. Dalam hexadecimal selepas F apa? Boleh jawab Asmawi? 10. Yes, very good. 10. Jadi selepas F ialah 10. Kenapa ia 10? Kenapa ia 10? Sebab di dalam binary, dalam hexadecimal, 16 power of 0 is 1. 16 power of 1 is 16. So, jika ia 16, kita tengok nombor 16 dekat sini yang saya okey, nombor 16 ni. Nombor 16 ni. Kita tengok pada 16, 16 power of 1, 16 kuasa 1 ialah 16. Jadi dekat sini 16 ialah 1. Dekat dalam 16 kuasa 0 ialah 0 kita letakkan. Jadi 10, that mean 16 in decimal numbers. Alright.
So, convert binary to decimal. Kita nak, setakat ni semua faham Sistem numbers, ada 3 sistem numbers iaitu decimal, binary and hexadecimal. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okey, boleh perbezaan di antara decimal, binary and hexadecimal. Okay, next. Kita akan convert. How to convert binary to decimal numbers. Kita nak convert daripada binary to decimal numbers. Okay. In binary numbers, the column with again from right to left are is follow. Jadi dari again 2 kuasa kosong ialah 1, 2 kuasa 1 ialah 2, 2 kuasa 2 ialah 4, 2 kuasa 3 ialah 8. Sebab itu saya kata tadi, kenapa binary numbers to represent 8 digit? Because one characters is 1 byte or 8 bit. Okay, next. Convert the binary numbers 1010110 to decimal numbers. So, kita letakkan bermula dengan yang belakang. Yang belakang. Mula dengan belakang ke dari kiri ke kanan. Jadi kita mula dengan kosong. Yang ini mula dengan kosong. 1, 1, 0, 1. Jadi kita letakkan power of 2 power of 0, 2 power of 1, 2 power of 2, 2 power of 3, 2 power of 4. 2 power of 4 is 16. 2 power of 4 is 16. So 16 times 1 is 16. 2 power of 3, no need number for no need number is 0. So 8 times 0 is 0. 2 power of 2 is 4. 4 times 1 is 4. 2 power of 1 is 1. So 2 power of 1 is 2. So 16 plus 4 plus 2 in in decimal number is 22. So 10110 is 22 in decimal numbers. Okay. Boleh? Boleh? Boleh, Faham? sir. Alright. Now, decimal numbers to binary. Sekarang kita nak convert from decimal numbers to binary. Tadi binary to decimal. Sekarang decimal to binary. Okay, now decimal to binary conversion convert 18 in binary numbers. So, nombor 18 dalam binary, dalam decimal, kita nak tukar menjadi binary numbers. Apakah dalam binary numbers? So, decimal to binary, you must divide the numbers. You must divide the numbers. So, 18 divide 2 is 9. So, the balance of 18 divide 2 is 0. Now, 9 divide 2 is 4. Because 8 is number 2 and the balance of 9 divide 2 is 1. And the last come out the binary numbers from bottom to upper. So 18 in decimal numbers convert to binary is 10010. Alright.
Boleh? Sekarang daripada formula yang kita dapat, kita mulakan dengan decimal. Kemudian kita ada binary. Kita ada binary. Jadi dari decimal ke binary, bagaimana kita nak convert, nak tukar decimal ke binary? Ialah bahagi. Bahagi. Divide. Divide 2. Bahagi dengan 2. Binary to decimal. Binary to decimal. Apa formula kita tadi? Power of 2. Jadi power of 2. Daripada binary ke decimal. Samalah juga nanti apabila kita ada hexa. Kita ada hexa. Hexadecimal. Binary pergi kepada hexa. Dan hexa pergi kepada binary. Ini kita akan belajar di dalam tutorial. Decimal pergi kepada hexa. Dan hexa pergi kepada decimal. Decimal pergi kepada hexa. Ini kita akan bahagi dengan 16. Hexa ke decimal, kita akan power of 16. Power of 16. Binary to hexa. Binary to hexa, spread 4. Spread 4. And hexa to binary, ready. Ready for. Ready for space. Ready for space. Ini kita akan belajar di dalam tutoran yang ini. You learn at your tutor class. Alright. This is for lecture today. I hope you will be understand lecture for today lecture. Kita akan jumpa minggu hadapan di kuliah hari Ahad dan hari Isnin minggu hadapan dalam tajuk-tajuk yang lainlah untuk conversation. Okay. Setakat ini ada apa masalah? Sebelum saya tamatkan kita punya kuliah hari ini, jika ada masalah boleh bertanya. Ada masalah? Tak ada, Sir. Tak Tak ada, Sir. Okey, kalau tak ada, kita tamatkan kuliah kita hari ini. Moga anda faham apa yang saya ajar hari ini. Rakaman saya akan berikan di dalam grup Telegram nanti untuk kuliah pada hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi. Thank you, Sir. Thank you, sir. Terima kasih. Thank you, Sir. Terima kasih, sir.